Bismillahirrahmanirrahim. Kita selawat dulu lah. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uhaikum jami'an bitahiyatil Islam tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-Syekh Abdul Ghani Yahya wa Syekh Umar Yusuf syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Syukur alhamdulillah kehadrat Allah Tuhan yang Maha Besar, serta selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarganya, para sahabatnya sekalian. Amma ba'. Berkata hukama, man sara ala darbi wasal. Barang siapa berjalan pada jalannya, pasti maka ia akan sampai. Pertama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya mengizinkan kita untuk kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Yang moga-moga dengan majlis ini, pengajian ini akan memperolehkan hasil akidah kita semakin mantap, semakin kuat, semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehinggalah dengan keyakinan itu kita dikira layak untuk ditempatkan Allah di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan siak yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama', tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung di wassalatu wassalam. Okey. Masih lagi di bahagian mukaddimah, ya? Tak habis lagi, 2 kali raya dah ni. Tak habis lagi.
Baik, kita sambung kitab kita, kitab Jawi Lama, masih lagi di muka surat 3. Masih lagi di bahagian muqaddimah. Saya bacakan dahulu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil wahdaniyah wa tanazzaha an musyabahatil hawadithi fil azaliyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil muwahhidina wa safwati rabbil alamina sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hurai dah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil wahdaniyah. Segala puji tertentu bagi Allah yang ketunggalan dengan keesaannya. Wa tanazzaha an musyabbahatil hawadithi fil azaliyah. Dan tidak terkenalah dari akan Allah Ta'ala itu daripada keserupaan dengan makhluk-makhluk pada azali lagi. Kemudian wassalatu wassalamu. Wassalatu wassalamu. Waw yang pertama tu, kalau kita mengaji ilmu alat, itu dipanggil waw istinaf, yakni waw permulaan ayat. Itu kalau orang mengaji kitab lama ni, dia mana ada noktah? Tak ada noktah. Jadi kat mana nak berhenti? Nak tahu kat mana nak berhenti, dia kena mengajilah ilmu alat. Dia kena tahu di mana istinaf dia, mana tempat mula ayat. Jumpa tempat mula ayat, maknanya ayat sebelum itulah penghabisan ayat dia. Dia macam gitu. Ya, jadi waw di sini dipanggil waw istinaf. Makna kata bermula. Sebab tu kalau kita baca kitab Jawi, kalau kita baca kitab Jawi, kita akan jumpa Jawi lama lah. Kita akan jumpa perkataan bermula selalunya. Bermula sembahyang itu 5 waktu, contoh dia kata itu. Kenapa ada bermula tu? Bermula tu maksudnya mubtada'. Mubtada' tu maksudnya permulaan ayat. Dia bukan ada makna bermula sembahyang. Sembahyang tu kena bermula. Bukan macam tu. Bukan maksud bermula. Faham tak ni? Macam blur je. Maknanya ayat tu mula. Macam tu. Tu je nak cerita maksud. Okay? Jadi waw tu maksud dia nak maksudkan itu ayat tu bermula. Bermula ayat tu. As-salatu. As-salah, perkataan as-salah. Waw yang kedua tu dipanggil waw ataf. Ataf maknanya hubung. Yang ni dengan makna dan. Waw di situ makna dan. Jadi bermula rahmat. Salah tu nanti kita terjemahkan dengan makna rahmat. Nanti kita akan tengok, kita akan hurai. Dan waw kedua tu dan. Dan salam. Salam maknanya keselamatan. Jadi waw kedua tu makna dan. Jadi waw ni bila kita jumpa dalam Quran ke atau hadis ke, dia tak semestinya satu makna. Dia boleh banyak makna. Dia boleh jadi istinaf, permulaan ayat. Dia boleh jadi ataf dengan makna dan. Dia juga boleh jadi waw qasam. Qasam tu maknanya sumpah. Kan biasa kita dengar dulu, ada dah dulu kan, isu negara dulu. Wallahi wa billahi wa tallahi. Kan wa tu, tu dipanggil waw qasam. Mujur ada gak kes tu, boleh kita belajar bahasa Arab. Gitu. Jadi tu panggil waw qasam, namanya waw sumpah. Macam Allah sumpah dekat dalam Quran, wal asri innal insana lafi khusr. Kan? Wal asri, asri tu masa. Demi masa. Mana Allah bersumpah dengan masa. Allah akan bersumpah dengan nama makhluk. Jadi bila Allah bersumpah, nama yang disumpahnya itu makhluk. Tapi makhluk pula kalau bersumpah, wajib bersumpah dengan nama Allah. Bersumpah dengan nama selain daripada Allah, boleh merosakkan iman dia. Dan salah di sisi agama. Tak boleh. Haram hukumnya. Kalau buat juga, maka berdosa.
Kalau main-main boleh rosak akidah. Gitu. Baik. Jadi wassalatu wassalam. Kita nak hurai dua kataan ni malam ni. Tengok sampai mana boleh hurai. Baik. Tadi bermula as-salah. Okey, as-salah ni sebenarnya as-salah tu maknanya makna doa. Solah tu maknanya doa. Solah ni, as-salah ni perkataan tu ialah perkataan yang mufrad. Kita belajarlah sikit . Saya ikut kaedah pondok. Walaupun tuan-tuan tak pergi pondok, tapi pondok tu saya buat datang sini. Kita malam ni kita memondok . Jadi as-salah tu maknanya perkataan tu ialah perkataan mufrad. Dia dalam bahasa Arab ni dipanggil isim, kata nama. Kata nama ni dia boleh pecah kepada bilangan. Dia boleh jadi singular. Singular tu panggil mufrad, satu. Dia boleh jadi dua, dwi. Kalau dwi, dua, itu dipanggil musanna. Kalau tiga dan ke atas, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tak kira lah, sampai 100 ke 1000 tak kira. Tapi bermula daripada 3 sampai ke atas, itu dipanggil jamak. Contoh. Muslim. Muslim tu pendek satu batang kataannya. Tetapi makna dia panjang. Kalau cakap Melayu, seorang lelaki Islam. Dan menunjukkan seorang, menunjukkan lelaki pula, betul menunjukkan lelaki itu Islam. Itu Muslim. Seorang lelaki Islam. Kerana kalau dua orang, dia tak jadi Muslim. Kalau dua orang, perkataan dia akan jadi muslimani atau muslimaini. Itu dua orang lelaki Islam. Nampak? Daripada perkataan sudah tahu berapa orang dalam tu. Kalau ramai, 3 dan ke atas, jamak dipanggil muslimina atau muslimuna. Nun dia tu bari atas. Muslimina, muslimuna, muslimin. Itu yang kita doa tu. Muslimin. Itu maknanya lelaki-lelaki Islam. Berapa ramai? Entah, aku tak tahu. 3 dan ke atas. Itu maksud. Kalau seorang perempuan Islam, lain pula. Muslimatun. Muslimatun. Muslimah. Itu panggil muslimah. Seorang perempuan Islam. Kalau dua orang, lain. Muslimatani atau muslimataini. Itu dua orang perempuan Islam. Kalau ramai, perempuan Islam ramai, 3 dan ke atas, muslimatun. Ma tu panjang, ada alif kat situ. Muslimatun. Itu maknanya perempuan Islam. Berapa ramai? 3 dan ke atas. Tapi kalau dia tu seorang lelaki Islam, tapi malah bangkit sembahyang subuh, itu panggil muslimut. Jangan tulis pula, itu saya tambah. Saya lagi sungguh dia tu muslimut. Tak ada, muslimut tak ada. Itu saya reka. Sebab dia geng selimut, malah bangkit sembahyang subuh. Kan? Tu. Tapi nak ceritanya, tu kaedah bahasa Arab. Samalah kat sini. Kalau as-salah maknanya satu, mufrad, doa. Tapi kalau solawatun, itu maknanya solat. Jadi kalau semayang maghrib je panggil solah. Salatul maghrib, semayang maghrib satu. Tapi kalau daripada subuh sampai ke isyak ada banyak kan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak 5, 3 dan ke atas. Itu panggil solawatun. Maknanya solat. Itu yang kita panggil selawat. Jadi solah tadi makna doa, tapi satu. Tapi kalau solawat, doa. Sebab apa? Sebab dalam selawat itu mengandungi doa. Doa kita pada siapa? Baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendoakan Nabi. Itu makna selawat. Baik. Kemudian lagi, selawat ini pula terbahagi kepada 3. Kan? Dalam ayat Quran Allah sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kan? Selalu untuk khatib baca kat dalam khutbah dia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah kamu ke atasnya dengan ucapan selamat dan sejahtera ke atasnya.
Gitu. Jadi, maksud sini selawat itu ada daripada Allah, selawat itu juga ada daripada malaikat, dan selawat itu juga ada daripada kita, orang biasa, kita semua. Itu. Jadi selawat terbahagi kepada 3. Okey, baik. Apa maksud selawat daripada Allah? Inilah dia juga disebut satu-satunya amal ibadah yang bukan setakat kita buat, Allah pun buat. Kalau contoh semayang, kita semayang ni, kita semayang, Allah mana semayang? Kan? Mana pula Allah nak sujud-sujud dia siapa? Allah tu Tuhan. Kan? Kita puasa, Allah mana puasa? Allah bukan berhajat kepada makan dan minum. Tapi kita berselawat, Allah juga berselawat. Sebab itulah kedudukan selawat tu tinggi. Kedudukan selawat tu tinggi. Sehingga kan ada diceritakan di dalam kitab, masa saya duduk mengaji pondok dengan Tok Guru, Tok Guru cerita. Ada orang dia disuka berzikir. Tapi berzikir ni dia kena ada panduan juga. Kalau tidak, takut dia kena dengan tipu daya iblis. Kena hati-hati. Setan ni, dia bukan hanya suruh kita buat benda jahat. Kadang-kadang dia suruh kita buat benda baik. Tapi matlamatnya jahat. Matlamatnya jahat. Kadang dia suruh paksa-paksa kita suruh berzikir lagi. Kuat lagi, power lagi, bubuh lagi. Orang kata. Lepas tu kan, kita pun zikir banyak-banyak, nak bubuh sampai 10,000 lah konon nak jadi wali. Tapi baru malam tu je nak jadi wali kan, baru malam tu berubah pun kan. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, sungguh-sungguh zikir nak sampai 10,000. Akhirnya tak sampai 1,000 pun, baru 98. Nguak dah. Ngantuk, lelap tidur. Tidur, bangun esok kau apa? 12 tengah hari. Subuh tak semayang. Joget tak setan? Tak ting setan joget. Apa setan joget? Sebab subuh tu wajib. Zikir wajib ke sunat? Tu. Dia paksa suruh kita buat benda sunat sehingga meninggalkan yang wajib. Bila kita buat benda sunat, tinggal wajib, ada apa dengan sunat tu? Tak ada apa. Contoh. Pakai kain pelikat ni wajib tak? Memanglah tak wajib, tapi sebab nak tutup aurat jadi wajib lah. Pakai kopiah? Tak wajib, sunat aja. Kan? Tiba-tiba pergi masjid pakai kopiah saja. Siap lilit dengan serban. Kayu sugi celah telinga. Tapi kain pelikat tak pakai. Macam itulah maksud. Dah apa pakai tak ada lah. Dosa juga. Serban tu. Serban tak serban. Kan? Sebab benda wajib tak dijaga. Sama juga macam tu. Yang semayang tak jaga, zikir ni lebih. Tu hati-hati. Kadang-kadang iblis dia tipu daya kita begitu. Bukan salah zikir, tapi biar ada panduan. Ada panduan. Kan? Sebab tu zikir ni dia terbahagi pada 2. Satu namanya zikir hasanat. Satu lagi namanya zikir darajat. Zikir hasanat, zikir kita macam lepas semayang itu. Zikir yang biasa-biasalah, yang diamalkan oleh kebiasaan orang. Wirid pas sembahyang, maksurat, tahlil, itu semua dipanggil zikir hasanat. Ada satu lagi zikir namanya zikir darajat. Zikir darajat ni zikir yang mesti ditalkin oleh guru. Bukan talkin mayat tu. Lagi dia baca pula, akan datang 2 orang pada kamu, janganlah kamu gentar. Mayat tu bang, memang tak kena, tak gentar lah. Cuba bukan yang itu, bukan talkin mayat tu. Tapi maksud talkin di sini, makna talkin tu sendiri sebenarnya maknanya bimbingan. Sebab itulah sebenarnya talkin yang betul sebenarnya masa nazak tu. Orang tu nazak dah, kita disuruh talkinkan dia. Talkin apa? Sebut la ilaha illallah. Tu talkin. Mana bimbing dia kalimah tu. Sama lah ni. Maka zikir darajat ni, kata ulama, mesti zikir yang ditalkin oleh guru. Maksud ditalkin oleh guru, dibimbing oleh guru. Contoh zikir darajat macam mana? Zikir macam tadi lah. Allah sampai 10,000. Allah. 10,000 zikir. Zikir tu tak boleh buat main-main. Tu mesti dibimbing oleh guru. Sebab kalau tak dibimbing, takut dia terkena dengan tipu daya. Jadi kisahnya, ada seorang pelajar pondok lah.
Dia zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah tengah-tengah malam zikir. Baru banyak. Sampai lama kelamaan dia zikir pejam mata, khusyuk betul. Zikir punya zikir, dia rasa bawah punggung ni tak rasa apa dah. Seolah-olah dia terbang. Tu. Ni Wahabi dengar marah dia. Dia marah tu saya sebut orang terbang ni. Kan? Dia macam terbang, terapung, tak rasa apa. Lepas tu keesokan paginya dia bagi tahu tok guru dia. Dia ceritalah, tok guru saya zikir tiba-tiba dia naik share macam mana? Saya rasa macam kosong. Saya rasa macam saya berada terapung. Kata tok guru gini, kalau bila kamu rasa macam tu, kamu berhenti sekejap la ilaha illallah tu, kamu selawat. Kata. Tengok apa jadi. Kata. Baik. Esoknya dia buat pula. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama terangkat. La ilaha illallah. Dia pun ingat pesan guru dia. Berhenti kejap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boom. Jatuh. Buka mata kat mana? Dalam lubang jamban. Akhirnya esoknya dia tanya guru dia. Kenapa jadi macam tu? Kata guru dia, masa kamu zikir itu, setan angkat kamu. Bukan kata zikir itu salah dah. Tapi inilah perlukan panduan. Setan supaya nak rasakan dalam hatimu hebat. Hebat aku zikir sampai boleh terbang. Padahal yang angkat terbang tu setan tu. Setan tu dia berat pula, ramai setan tu angkat. Angkat selawat. Setan kalah dengan selawat. Sebab apa? Kalau Allah dia masih lagi orang cakap apa? Mengira Allah tu memang Tuhan. Setan takut dengan Allah, takut dengan Tuhan. Sebab Allah tu Tuhan dia. Dia tahu. Kan? Yang dia ingkar ni apa? Dia tak nak sujud kepada siapa? Nabi Adam alaihi salam. Yang dia anti sangat ialah kita semua. Anak cucu cicit Nabi Adam alaihi salam. Sebab tu dia sedaya upaya nak rosakkan kita sampai ke akhir hayat kita. Selagi mana ada peluang, dia akan rosakkan kita. Tu dia marah sangat. Lepas tu dengan Allah, dia tetap yakin Allah tu Tuhan. Lepas tu bila kita laungkan azan, disebut dalam hadis, setan jadi macam mana? Dia akan lari terkentut-kentut kerana takut dengar azan. Tapi ada orang dengar azan lagi tariknya selimut. Kan? Kawan setan tu ajak dia lari. Jom lari mat, lari mat. Kan? Dia kata relax atas azan dia pun tutup selimut. Setan kata, "Wih, siapa setan sini?" Hang lagi power dia aku. Aku pun takut ke Allah. Hang tak takut. Tu. Kan? Dah jaya pergi lah. Pergi kelak-kelak malam. Kan? Kita azan dalam tu. Tengok. Siapa kena baling. Kita tercampak keluar. Tak takut dia dengan azan. Setan takut dengan azan. Sebab dia kenal Allah tu Tuhan dia. Tapi dia tak suka kepada Nabi Adam dan keturunannya. Termasuklah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebab tu bila dia baca selawat, kalah dia. Tu tinggi. Bukanlah nak masuk selawat tu lebih tinggi daripada kalimah la ilaha illallah. Tidak. Kalimah la ilaha illallah itu kalimah tauhid paling nombor 1. Tapi nak ceritanya dari sudut kelebihan selawat. Sebab tu jangan memperendahkan selawat. Selawat ni hebat. Macam tadilah kita sebut, bukan setakat kita berselawat ke atas Nabi, Allah juga berselawat ke atas Nabi. Kemudian apa maksud Allah berselawat ke atas Nabi? Maksud selawat Allah ke atas Nabi itu dengan makna selawat itu ialah rahmat. Itu makna dia. Apa makna rahmat? Rahmat asal kataan daripada perkataan rahimah, rahamin. Rahimah itu rahim artinya kasih. Jadi selawat itu bila disebut innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat atas Nabi. Maksud Allah selawat atas Nabi itu Allah merahmati Nabi. Apa maksud rahmat? Tadi kita sebut dah, kasih. Bermakna Allah kasih kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana bukan kasih yang biasa-biasa, tetapi kasih yang paling tinggi. Sehingga kan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj disebut di dalam kitab Kifayatul Muhtaj karangan Syekh Daud Ibn Abdullah Al-Fatani, disebut dalam kitab bila ditanya, Allah tanya kepada Nabi Muhammad, mintalah apa kamu nak minta. Nabi tak terus minta. Nabi cuma bagi tahu apa yang Allah beri kepada nabi-nabi yang lain.
Antaranya Nabi sebut, Nabi kata, engkau berikan gelaran Khalil kepada kekasihmu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim, Allah bagi satu gelaran besar kat dia, iaitu dipanggil sebagai Khalilullah. Khalil itu maknanya kekasih. Jadi Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim, kekasih Allah. Lepas tu, dalam 5 Rasul Ulul Azmi, tempat pertama memang Nabi kita Nabi Muhammad lah. Tempat kedua Nabi Ibrahim. Antara kekasih yang tinggi, Nabi Ibrahim AS. Jadi, Nabi kita mengadu kepada Allah, kata, Allah, engkau bagi kat Nabi Ibrahim gelaran Khalilullah, satu gelaran yang tinggi. Kan macam kita manusia ni kan, dia kalau dari segi keduniaan lah, dia ada darjat-darjat panggilan. Dia ada Datuk Seri, yang terbaru dia ada Tan Sri. Contohlah. Kena sedap pula. Kita puji, bukan kutuk. Kan? Itu makna nama-nama darjat. Bila kan ada darjat tu kan rasa hebat, rasa besar. Gitu lah. Tapi tu dunia, ni akhirat dunia. Allah bagi Khalilullah pada Nabi Ibrahim. Bila Nabi sebut itu, Allah pun balas balik kepada Nabi kita Nabi Muhammad, untuk engkau aku berikan gelaran Habibullah. Maka ulama berbahas antara Khalil dengan Habib, tinggi Habib. Habib maknanya kekasih yang teramat-amat dikasihi Allah. Nombor 1 sekali. Maka sebab itulah Nabi kita diangkat sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Penghulu sekalian Nabi, penghulu sekalian Rasul. Ketua segala Nabi, ketua segala Rasul. Nombor 1. Habibullah. Sebab itu cucu cicitnya Nabi, kita beri gelar akan nama mereka itu Habib. Kalau ramai kita panggil Habaib. Habib tu bukan nama dia. Habib tu gelaran. Kerana apa? Kerana mereka adalah cicit kepada Habibullah, kepada kekasihnya Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna selawat Allah ke atas Nabi, dengan erti kata rahmat, yakni kasihnya Allah pada Nabi. Nombor 1. Sehingga kan disebut di dalam kitab, Allah lupa nama kitab tu, tapi ada cerita tentang ketika Nabi Adam AS diturunkan ke bumi. Okey, kini hati-hati lah bila nak cakap tentang Nabi. Jangan sesekali kita kata Nabi Adam dihalau. Perkataan dihalau tu perkataan yang teruk, keji. Sedangkan kita kena jaga adab dengan semua Nabi-Nabi kita. Sebab Nabi ni pangkat tinggi. Kan? Kalau dengan raja pun kita hormat, apatah lagi Nabi. Maka kita jangan kata dihalau, kita kata diturunkan ke bumi. Ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, Nabi Adam memohon keampunan kepada Allah. Ini pun kita kena faham. Maksud mohon ampun bukanlah maksud Nabi Adam itu melakukan dosa. Kerana para Nabi maksum, tidak ada dosa. Habis kenapa Nabi Adam minta ampun? Itu sebagai pengajaran kepada umat, kalau buat salah macam mana nak buat. Sebab Nabi-Nabi ni semua apa dia? Uswatun hasanah, contoh ikutan. Jadi Nabi tunjuk contoh. Sebab tu sekali tu je, kalau betul Nabi Adam jenis orang yang buat salah, akan kesalahannya berulang-ulang. Tapi tidak. Tapi itu sebagai pelajaran kepada umat, bila kita buat salah, apa nak buat? Nabi Adam tunjuk macam mana minta ampun pada Allah dengan istighfar dan sebagainya. Maka Nabi Adam pun bertawassul dengan nama Muhammad. Wahai Allah, yang kekasihnya itu bernama Muhammad, maka ampunkanlah kesalahanku. Lebih kurang itulah terjemahan kepada doa. Asalnya dalam bahasa Arab. Bukanlah Nabi Adam cakap Melayu. Jadi begitu. Kemudian Allah tanya kepada Nabi Adam, mana engkau tahu akan Muhammad? Maka Nabi Adam kata, saat aku diciptakan di syurga, aku nampak ada namamu di samping namanya. Maknanya ada tiang di dalam syurga, ada nama Allah dan ada nama Nabi kita Muhammad. Maka kata Nabi Adam, nama yang diletakkan bersebelahan dengan nama itu, dengan namamu itu bukan sebarangan nama. Mestilah nama itu adalah kekasih yang amat-amat engkau kasih. Sedangkan waktu tu Nabi Muhammad dah lahir belum? Belum. Tu yang sampai perbahasan ulama terlampau detail cerita tentang Nur Muhammad. Kita tak nak cerita labak tu, tapi nak ceritanya begitu. Jadi nama Muhammad sudah lama ada di dalam syurga.
Sehingga dah menjadi adat kebiasaan kalau orang buat masjid dan sebagainya akan diletak nama Allah dan nama Muhammad. Itu asal daripada ceritanya. Okey. Jadi maknanya inilah kasihnya Allah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sangat-sangat tinggi. Itu maksud selawat Allah kepada Nabi. Selesai yang pertama. Yang kedua, apa makna selawat malaikat untuk Nabi, pada Nabi? Okay, jika selawat itu datang daripada malaikat, sebab ayat Quran kata innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna ala nabi, berselawat ke atas Nabi. Okey, kalau selawat tu daripada malaikat, bermakna selawat itu dengan mana istighfar, permohonan ampun, dan juga keamanan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istighfar untuk Nabi. Istighfar untuk Nabi. Nabi kenapa nak minta ampun untuk Nabi? Nabi buat dosa ke? Bukan. Tapi Nabi ni dia terlampau kasihkan umat dia, sehingga kan kesalahan dan dosa umat Nabi terasa kepada dirinya, seolah-olah Nabi yang rasa bersalah. Macam tu. Jadi keampunan tadi tu, istighfar tadi tu untuk umatnya Nabi kita, umat Nabi Muhammad. Yang ni kita. Sebab tu faedah selawat balik kat kita balik. Kita banyak selawat sebenarnya dapat kita balik. Sebab tu di sini kata ulama, selawat, dalam selawat dia ada doa dan dia ada istighfar. Sebab tu orang yang baca selawat pahala pun dapat, dosa pun diampun. Kenapa dosa diampun? Sebab dalam selawat ada istighfar. Kalau semata-mata istighfar, astagfirullahaladzim, semata-mata ampun dosa saja, tapi tak menambahkan pahala. Sebab dia mengampun dosa. Dia doa minta ampun dosa. Ada pun selawat, pahala pun dapat, dosa pun ampun. Dalam masa yang sama, kata ulama, tidak merendahkan istighfar. Maknanya istighfar pun kita istighfar, selawat pun kita selawat. Itu lebih baik. Okey? Baik, itu maksud selawat daripada malaikat. Selesai. Yang ketiga, selawat daripada manusia macam kita semua ni. Itu maksudnya munajat dan doa. Doa kita pada baginda Nabi. Kita doakan keselamatan kepada Nabi, kesejahteraan kepada Nabi, kasih kepada Nabi. Kita doakan Nabi itu keselamatan, kesejahteraan. Padahal Nabi memang sejahtera dah. Nabi memang selamat dah. Tapi nak ceritanya, dengan sebab kita doa pada Nabi, doa tu patah balik kepada kita. Jadi banyak-banyakkan selawat, selawat tu dapat kat kita balik. Tu. Batu keberuntungan orang yang banyak berselawat. Itu maksud dia. Okey. Itu tentang selawat, as-salah tadi. Jadi tadi kita faham dah as-salah dengan makna istighfar juga. Dengan makna doa. Mula dengan makna doa kita dah faham. Dengan makna istighfar kita pun dah faham. Dengan makna rahmat tadi. Sebab itu as-salah ni, perkataan ni, cuba tengok dalam kitab. Perkataan as-salah sama tak dengan perkataan as-salah yang dikumandangkan oleh Tuan Bilal? Hayya ala salah. Sama tak? As-salah tu, perkataan as-salah Tuan Bilal sebut dengan perkataan as-salah kat sini. Sama ke tak sama? Dia tak giling tak giling, tak anggur tak anggur. Takut salah dia kata. Samalah. As-salah tu maknanya solat lah, sembahyang. Tadi kita faham dah, solat tu makna apa? Rahmat. Jadi maknanya sembahyang kita ni rahmat. Lepas tu Tuan Bilal sebut, hayya ala salah, marilah sembahyang. Dalam arti kata lain, marilah mendapatkan rahmat Allah, dapat kasih sayang Allah. Sebab tu orang yang boleh hadir ke masjid untuk solat, itulah orang yang dipilih oleh Allah. Orang yang dikasihi oleh Allah, yang mendapat kasih dan sayang Allah. Kita boleh hadir ke masjid ni bukan sebab kita, tapi sebab kasihnya Allah. Lepas tu ada perbahasan di kalangan ulama. Siapa yang kasih siapa dulu? Kita kasih Allah dulu atau Allah kasih kita dulu? Punya bahas, maka menang kepada erti kasih yang sebenar. Allah yang kasihkan kita dulu, barulah kita ni kasih pada Allah.
Allah lah yang selamatkan kita. Kerana kita tak mampu nak selamatkan diri kita sendiri. Allah lah. Sebab itulah kena banyak berdoa pada Allah. Lepas tu kita doa dekat dalam Fatihah kita, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Minta Allah selamatkan kita kalau kita tersilap, kalau kita terpesong, kalau kita tersasar daripada jalan yang lurus. Minta Allah tunjukkan balik jalan yang lurus. Tu. Ya. Contoh, maksud Allah lebih kasihkan kita. Buktinya kita boleh bangkit tahajud. Kalau kita set lah betul-betul jam macam mana pun, sampai alam tu ada 5 kali alam. Sebab apa? Sebab alam pertama bunyi, dia akan tekan dismiss. Nampak? Alam kedua dia baling telefon sampai cabut bateri. Tu kena pun banyak. Sekejap lagi yang ni. Jadi kalau Allah tak berkehendak kita bangun, kita set lah macam mana pun, kita boleh bangun ke tak boleh bangun? Tak boleh bangun. Tu bukti Allah kasih kita dulu. Kalau Allah kasih seseorang tu, tak payah kata set jam. Allah nak dia bangun, dia bangun. Tapi ini hakikat. Jangan kita pakai terus pula. Kita kena pakai syariat dulu. Apa makna syariat? Kita ikhtiar dulu. Tunjukkan kesungguhan kita nak kepada Allah. Kadang-kadang Allah sengaja buat kita susah. Sebab Allah nak uji, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang bersungguh-sungguh akan amalnya, ahsan amalnya, yang terbaik amalnya. Lepas tu kadang-kadang Allah buat nak bangkit tahajud tu payah. Tapi kita buat juga, kita usaha juga. Hari ni payah nak bangkit, esok bangkit lagi, cuba lagi, cuba lagi, cuba lagi, cuba lagi. Itu sebab tu dalam ilmu tasawuf dia ada 2 makam. Satu dipanggil makam ahlul mujahadah. Ahlul mujahadah ni bila dia nak buat ibadat, dia terpaksa bermujahadah, bersungguh-sungguh lawan hawa nafsu. Dia paksa berempah pulang, kadang-kadang mengantuk-ngantuk pun gini-gini semayang. Begitu. Tu yang sampai salah buka pintu. Ingatkan pintu bilik air, pintu almari buka. Nampak? Ada mujahadah tu. Tapi kalau dia kekal istiqamah, itulah mahalnya istiqamah. Sebab tu jangan pernah berputus asa. Selagi mana jalan kita tu betul, jalan kita tu baik, teruskan buat. Lepas tu kata hukama, saya baca awal kuliah ni, man sara ala darbi wasal. Barang siapa berjalan pada jalannya, jalan tu betul, wasal, dia tetap akan sampai. Mungkin sampainya tu lambat saja, tapi sampai tetap sampai. Macam nak di masjid ni, saya daripada Beruas, Perak, nak sampai ke masjid ni macam-macam cara boleh sampai. Sama ada naik kereta boleh, naik motor boleh, naik bas boleh, naik kapal terbang pun boleh. Kapal terbang, tu bayar lepas. Ataupun kapal terbang tu tengah lalu, terjun aja. Kan? Macam-macam lah boleh. Jalan kaki pun boleh. Tapi bezanya sampainya tu cepat atau lambat. Tapi kalau dia istiqamah, sekalipun dia jalan kaki. Tapi dia istiqamah, jalan penat, berehat jap minum air, lepas tu sambung lagi jalan. Dia tetap sampai tak? Sampai. Tapi sampai-sampai kuliah dah habis. Tapi tak apalah, sampai juga lah ceritanya. Itulah, betul terus berjalan. Istiqamah, jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmatnya Allah. Jadi sembahyang ini lambang rahmat. Jadi usahakan, paksakan kita. Walaupun malas, datang tak masjid? Datang tak? Lama-lama daripada duduk makam ahlul mujahadah, Allah akan ubah dia. Bila Allah tengok dia ni istiqamah lah. Dia ni walaupun aku uji dia dengan susah, dia buat juga. Lama-lama Allah akan ubah makam dia daripada ahlul mujahadah kepada namanya ahlul inayah. Nama dia. Ahlul inayah ni orang yang telah mendapat pertolongan Allah. Bila sampai dapat pertolongan Allah, ibadah yang susah tadi dah jadi mudah. Tahajud senang. Sehingga kan dah jadi kebiasaan bagi dia. Lepas tu ada orang dia puasa selang sehari. Dipanggil puasa Nabi Daud. Hari ni puasa, esok tak. Lusa puasa, esok tak. Puasa, esok tak. Macam tu. Sampai saya pernah jumpa satu orang tok guru, hari-hari dia puasa. Lagi dahsyat. Dia cuma tak puasa 5 hari yang haram puasa saja. Macam hari raya tu. Itu tak boleh puasa. Itu dia tak puasa lah. Tapi hari lain semua dia puasa. Orang kata kalau puasa hari-hari kurus keding lah. Tak.
badan dia tak kurus sikit pun. Steady macam tu je. Malah dia buka puasa dengan 3 biji kurma je. Bukan makan macam kita 3 pinggan nasi lah. Dia 3 biji kurma. Kita 3 pinggan nasi lauk kurma. dia 3 biji kurma je. Tapi badan steady. Sebab apa? Sebab yang menyihatkan tu bukan makanan. Allah. Dia dah sampai kepada makam ahlul hakikah. Dia yakin benar-benar sungguh pada Allah. Tapi nak sampai macam tu susahlah. Kan? Tapi tak mustahil. Kan? Jadi teruskan berjalan mendekati Allah. Istiqamah. Jangan pernah berputus asa. Itu jadi solat itu lambang rahmat. Jadi nak tahu Allah sayang tak kat kita. Ini Tok Guru saya bagi tahu. Macam mana nak tahu Allah sayang ke tak sayang kat kita? Tengok kita sayang tak sayang dengan ibadah yang Allah kurniakan kat kita. Satu-satunya ibadah yang Allah bagi sendiri, iaitu solat. Kalau ibadah lain, puasa, zakat dan lain-lain, perantaraan malaikat Jibril dengan wahyu. Tapi solat, Allah sendiri jemput Nabi naik ke langit, Allah sendiri bagi kat Nabi. Solat tu. Maknanya solat ni hadiah yang sangat istimewa. Jadi kita kena ubah kedudukan mentaliti kita yang selama ni kadang-kadang kita anggap solat tu macam satu bebanan. Sehingga kadang-kadang terkeluar di mulut kita, Allah asal dah baru mayang zuhur. Cepat je. Seolah-olah kita rasa macam sembahyang tu jadi beban. Ubah. Jadikan sembahyang itu anugerah. Hadiah. Yang menyebabkan kita ternanti-nanti akan dia. Macam kita ternanti-nanti pemberian sesuatu. Lepas tu orang yang dah sampai kasih pada Allah ni, dia tak sabar nak solat. Bila habis sembahyang subuh, dia ternanti-nanti zuhur. Bila nak zuhur, tak sabarnya, dia kata. Bila masuk zuhur, dah sembahyang zuhur, dia ternanti-nanti asar. Bila nak sampai asar, ternanti-nanti maghrib. Bila sembahyang maghrib, ternanti-nanti isyak. Itu jap-jap dia tengok jam. Bila nak habis kuliah ni? Aku nak sembahyang isyak. Itu maknanya dah sampai tahap kasih. Tahap kasih ataupun malah nak ngaji. Kan? Tu. Aduh, sayang dia pada ibadat. Itu tu. Bila kita sayang pada sembahyang, sayang pada ibadat, itu tanda Allah kasih kat kita. Lagi kuat kita kasih pada solat, lagi kuatlah kasih Allah kat kita. Tu dia punya simptom ataupun tanda. Sebab kita tak dengar suara daripada langit, aku kasih kat kamu. Tak ada lah macam tu, Allah tak cakap. Tapi tandanya apa? Tandanya dengan ibadat tu. Tandanya dengan solat tu. Sebab itulah solat ini adalah cerminan hidup seseorang. Nak tahu hidup seseorang tu macam mana? Tengok solat dia. Kalau solat dia jenis cap alif bot, tahu? Kelam kabut. Gelebak. Oh, semayang. Lajunya. Dia apa dibaca, tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Dolin. Maliki Yaumiddin tak dengar? Kan? Laju semayang. Kalau macam tu dia punya semayang, gopoh gapah. Kita tengok hidup dia. Hidup dia kompong. Bukan mungkin saya berani kompong. Hidup dia mesti gopoh gapah tak? Kelang kabut. Jap ni, buat ni tak kena, buat ni tak kena. Jadi gini. Nak betulkan hidup kita, betulkan solat kita. Tu je kunci dia. Tak payah pergilah camp motivasi apa benda semua. Membazir duit habis. Bayar dalam mahal. Tak payah. Motivasi dia apa? Betulkan solat. Sebab tu dipanggil aqimus solah. Dirikan semayang. Apa maksud diri tu? Mendirikan hak semayang. Apa hak semayang? Dalam semayang ada tamak ninahnya. Jaga tamak ninah tu. Jangan nak laju-laju, pelan-pelan. Rukuk betul-betul. I'tidal betul-betul. Kalau semayangnya elok-elok sempurna, cuba tengok. Mesti hidupnya pun tersusun elok ya. Tak percaya try ya. Kalau hidup kita jenis kelang kabut, cuba betulkan solat kita. Mesti automatik. Sebab bila kita jaga ibadah Allah, Allah jaga kita. Tu je kunci dia. Ada. Kalau dia jenis semayang suka lambat-lambat, hidup dia pun selalu lambat-lambat. Datang kuliah lambat. Contoh. Tapi kalau saya lambat, jangan kata, mesti ustaz semayang lambat. Kadang saya jauh, jam. Kan? Tu. Kadang hidup dia selalu ada je sikit lambat. Pergi kerja lambat, itu lambat, ini lambat. Sebab apa dia amalan dia suka lambat-lambatkan semayang. Gitu. Macam kita ni lambatkan sikit semayang isyak. Bukan pasal kita melambat-lambatkan solat. Tapi kita mendahulukan kewajipan menuntut
ilmu. Itu juga disaran dalam hadis Nabi, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imam kepada amal. Ilmu ni jadi imam, amal tu jadi makmum. Amal ni apa? Semayang. Ilmu ni imam. Mana ilmu lebih utama. Sebab tu dibolehkan, diharuskan melambatkan sedikit semayang isyak kerana mendahulukan majlis ilmu. Ini asal bunyi tip-tip. Isu berhenti. Tapi bukan sinilah, sini bagus. Kan, tak balik aku. Kan, tempat lain. Ada, sungguh, ada satu masjid tu. Memang dah pukul 9. Saya pun nak tutup dah. Tiba-tiba ada orang tanya soalan. Ustaz nak tanya soalan. Kita mestilah ra'i, takkan kata, tak boleh tanya. Aku 9 dah. Takkan cakap gitu. Kita pun tanya, apa dia soalan? Dia pun tanya. Tiba ada seorang tu, dia duduk ujung belakang sini. Dia duduk ujung, dia buat syarat. Dia suruh saya berhenti. Amboi. Cuba raja lawak kat TV tu, kan? Buat macam ni. Dah berhenti. Boleh? Tengah main bola, dah berhenti. Boleh? Oh, bab dunia boleh je. Bab dunia siap tanya lagi. Habis dah cerita tu. Keluar dah sari kata tu kan. Habis dah. Dia tanya. Habis dah. Nampak? Bahagian kuliah dia tanya bila nak habis. Tu. Masalah. Nak? Oh. Nak? Okay? Baik. Nah, jadi makna kata itu makna solah tu lambang kasih Allah kat kita. Jadi kita buktikan kasih kita dulu kena gerak. Jangan kata patut aku tak sembahyang, Allah tak sayang aku, biarlah. Bukan macam tu. Kita lah kena dulu paksakan diri kita untuk solat, untuk sembahyang supaya Allah bertambah kasih kat kita. Makin lama makin kasih, sehingga kan kita jadi kasih pada ibadat. Sehingga sayang kepada sembahyang tu. Tak cukup dengan yang wajib, dia nak yang sunat. Sebab apa? Sebab dah sampai tahap kasih. Tak cukup yang fardu, nak tambah lagi sembahyang sunat. Sebab dah sampai kasih. Begitu juga kalau orang kasih pada dunia. Tak cukup gaji tetap, pi cari pula kerja sampingan, bawa Grab pula. Balik dah office, ambil Grab pula. Ambil Grab pun rakan sekerja dia je, meja sebelah je. Kan? Dia bawa balik. Kena. Sebab apa? Sebab dah kasih ke dunia, tak cukup dengan yang ada, nak lagi. Tu kalau orang dunia. Kalau orang kasih akhirat, ada gitu. Tak cukup dengan apa yang Allah perintah wajib, nak pula apa yang Allah perintahkan sunat. Dia bertambah-tambah solat sunatnya. Sebab apa? Sebab kasih kepada Allah, Allah kasih kepada dia. Allah terlebih kasih. Sebab itulah ada perkataan ulama menyebut, kalau kita berjalan kepada Allah, Allah berlari kepada kita. Bukan maksud Allah berlari itu berlari sungguh. Bukan maksud macam tu. Maksudnya bila kita cuba untuk mendekati Allah, Allah lebih-lebih lagi mendekati kita. Kan? Buatlah. Kan? Walaupun detik di hati, Allah akan bukakan lorong. Saya dulu terdetik di hati, aku nak mengaji agama lah. Kan? Mengaji kuliah maghrib bulanan macam ni, tak puas. Kata. Lambat habis. Kitab ni mukadimah lagi tak habis-habis. Kata tak puas nak mengaji biar betul-betul. Kan? Allah bukakan lorong. Saya tak semena-mena dia tengah main Facebook keluar poster Tok Guru Siddiq no. Kita dalam hidup ni selalu kita kata ini kebetulan. Sebenarnya bukan kebetulan. Ini ketentuan. Allah yang sudah tentukan sejak azali lagi. Pop keluar poster. Gambar Tuan Guru Siddiq no, dia tulis itu pengajian pondok percuma. Dia tulis. Lepas tu disenaraikan nama-nama kitab yang akan diajar di pondok. Oh, satu abuk pun saya tak pernah dengar. Kitab apa ni? Kita pun, ni yang aku cari selama ni. Itu maksud Allah mendengar isi hati kita. Bila kita nak kepada Allah, Allah lagi nak kepada kita. Allah bukakan lorong dia. Lepas tu, antara ayat yang Tok Guru saya selalu sebut di pondok. Dia kata, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina. Siapa orang yang jahadu, bersungguh-sungguh nak kepada Allah, lanahdiyannahum subulana. Maka Allah akan permudahkan jalan dia kepada Allah. Syarat kita dulu jahadu. Kita dulu jihad. Apa makna jihad? Orang tanya Tok Guru ni Aziz, apa makna jihad? Kata Tok Guru, kamu buat kerja, beramal, ibadat sampai kamu penat. Tu namanya jihad. Bukan semata-mata jihad tu angkat pedang.
Tapi kamu beramal buat kerja agama ni sampai kamu rasa lelah, sampai kamu gitu. Tu baru namanya bersungguh-sungguh. Itulah namanya sungguh-sungguh. Kan? Sungguh-sungguh cari ilmu. Ni kadang-kadang datang daripada jauh, bukan karya sini pun datang, sanggup datang nak mengaji. Sungguh-sungguh kan tu. Ada yang kadang daripada seberang naik atas berjambatan. Kan? Sanggup dia nak menuntut ilmu agama, nak belajar. Tu sungguh-sungguh. Ini rumah sebelah tengok live. Bukan salah ke live tu, kan? Tapi mu boleh datang, baik datang, kan? Dapat pahala duduk dalam majlis ilmu. Tu kelebihan orang yang duduk dalam majlis ilmu, sebab dia pahala ilmu dapat, pahala duduk majlis ilmu pun dapat, sekalipun dia tertidur. Bukan sengaja tidur lah, tertidur. Kalau sengaja tidur, siap bawa bantal, bawa selimut, siap. Memang niat nak tidur. Tu tak, ni dah memang dia dengar-dengar siap. Tahu-tahu dah bagi salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tak apa lah, dapat gak pahala duduk majlis ilmu. Tapi janganlah semua tidur, saya cakap seorang-seorang. Baik. Jadi itulah makna as-salah. 9 dah. Cadang tadi nak syarah sampai as-salam, tak dan. As-salah je malam ni. Jadi balik kan bini tanya, dah tadi abang mengaji benda? Tahu, solah. Tu sepanjang-panjang tu huraian apa makna solat, supaya kita faham semayang kita ni apa. Semayang kita ni rahmat Allah. Jadi biar semayang itu bukan keterpaksaan, tapi semayang itu mahabbah, kecintaan. Sehingga kita kasih pada semayang. Buat elok-elok, semayang elok-elok, hadir solat jemaah. Kalau semayang kat rumah ni gangguannya banyak, kata tok guru kami. Katalah setan tu ada 10 ekor, kita semayang seorang, 10 kacau kita. Macam kita tidur lah, ada 10 ekor nyamuk, kan? Gigit kita seorang, parak kita. Tapi kalau kita tidur 10 orang, 10 ekor nyamuk, kena seorang sekor. Jadilah, kan? Tak ada teruk sangat kena. Gitu, bila semayang jemaah, damai. Setannya pun jadi dikongsi-kongsi lah. Nampak? Tak ada teruk sangat kena ganggu. Betul tak? Bila semayang seorang, tak percaya betul semayang kat rumah. Allahu Akbar. Tadi masak nasi tekan dah Swiss. Masak nasi lah, macam-macam. Anak kunci rumah hilang buh mana. Masa tu ingat. Allahu Akbar. Kat bawah meja. Baru ingat. Tapi sebelum semayang tak ingat. Sebab yang ingatkan tu setan. Dia nak bagi kita rosak fikiran kita dalam solat. Tapi kalau semayang jemaah, insya-Allah kurang sikit gangguan dia. Jadi hadir solat berjemaah, dan untuk buktikan kasih sayang kita pada Allah, sehingga Allah terlebih kasih kepada kita. Bila Allah sampai tahap kasih pada kita, kalau dah jadi kekasih, minta apa pun dah dapat. Macam awek cinta kan. Abang kata nak bagi gitu, boleh, semua boleh, sebab tengah bercinta sakan gitu. Bila dah sampai tahap cinta pada Allah, minta apa pun dapat, insya Allah. Boleh. Jadi dah tu cukup lah tu. Tak usah banyak-banyak, nanti pening. Tepu banyak sangat pula. Solah dulu hari ni. Boleh tak? Lepas ni kita akan sambung salam. Bila nak habis tak tahu. Salam pula abang ni. Nanti kita akan kaitkan apa makna kaitan wassalah tu wassalam. Hari ni baru cerita as-salah saja. Lepas ni kita akan cerita as-salam. Tak apa, walaupun sikit-sikit, tapi fahamnya meluas, insya-Allah. Ya? Jadi sebelum saya tutup majlis, sedikit pengumuman saya nak kongsikan. InsyaAllah pada 20 bulan 8, 20 berapa? Allahu Akbar. Pada 25 hari bulan 8, 25 hari bulan 8, bulan depan, sehingga 1 hari bulan 9. Jadi 25 sehingga 1 bulan 9, seminggu. Di pondok kami akan mengadakan daurah kitab. Daurah pengajian kitab. Daurah ni maksudnya macam kita mengaji, ini kita mengaji kitab juga, cuma ni lambat. Bacanya sikit-sikit sebulan sekali. Pula tu, kalau daurah, dia akan baca laju dan dia akan fokus kitab tu saja sampai khatam. Jadi kita akan buat daurah seminggu,
pembacaan kitab Hidayatus Sibyan. Hidayatus Sibyan. Sebelum ni kita dah baca separuh bahagian Tauhid sifat 20. Lepas ni dia nak sambung bahagian fiqh, bab semayang. Bermula daripada mengenal najis, macam mana nak nyucikan najis, lepas tu jenis-jenis air, ada air mutlak, air mustakmal apa semua tu, belajar bab tu. Lepas tu sampai kepada bab semayang, takbir, macam mana syarat sah takbir. Sebab macam-macam orang baca kadang tak kena. Contoh, saya bagi contoh. Dia gugur lafaz. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, sebutan mesti dengar di telinga sendiri. Sebutan kita. Walaupun kita bukan imam, kita makmum, kita kena bunyi sikit. Allahu Akbar. Gitu. Dan tak boleh gugur. Contoh orang gugur macam mana? Allah bar. Ku hilang, ak hilang. Bila hilang, tak sah semayang. Itu kena belajar tu. Jangan semayang saja. Sebab tu ada orang kata, alah Ustaz, asal dia semayang sudah. Tak betul. Kalau asal semayang, Syiah pun semayang. Dah. Jadi kita nak betul mesti semayang. Tapi semayangnya kena betul. Baru diterima oleh Allah. Jadi macam mana nak betul? Kena mengaji. Dan kalau nak mengaji kuliah bulanan, takut lambat habis. Kalau nak cepat, jom kita pergi daurah. Kita akan baca kitab Hidayatus Sibyan ni dalam bab ibadat sampailah khatam kitab Hidayatus Sibyan. Bila khatam, kita akan turunkan sanad ijazah daripada Tuan Guru Siddiq Noor sampai kepada guru-gurunya yang atas. Kemudian kita akan baca bahagian doa ataupun muka surat akhir, kedua akhir, di makam pengarang kitab Hidayatus Sibyan tu Tuan Husin Kedah nama dia. Syekh Abu Abdullah Husin Nasir. Kita akan pergi makam dia dan kita akan baca muka surat akhir kat situ. Muka surat kedua akhir baca kat situ. Ini apa amalan khurafat ni pula ni kan, marah dia. Tak, ni bukan khurafat apa. Cuma kita buat ni sebab apa? Nak memperkenalkan generasi muda hari ni siapa ulama kita. Sebab makam-makam je ni dibiar-biarkan. Sedang kita tak tahu, itulah guru kita. Kita semayang betul hari ni, mereka lah yang ajar dulu. Berkat jasa mereka. Walaupun mereka tak dapat apa-apa gelaran Tan Seri ke, Datuk Seri ke apa-apa, tak dapat imbuhan apa-apa, royalty tak dapat. Tapi inilah kesan jasa mereka kepada kita. Jadi biar kita kena kenal siapa guru kita. Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan kerana guruku, takkan aku mengenal Tuhanku. Jadi itu tujuan saya buat. Dan kemudian 2 hari bulan 9 kita ada sambutan ulang tahun pondok kami. Jadi jemput-jemputlah datang untuk sama-sama meraihkan ulang tahun pondok kami yang ke-11 kalau tak silap saya. Yang ke-11. Kemudian pada bulan 9 tu juga 25 hari bulan 9 saya akan terbang ke Mekah dan Madinah untuk mengerjakan umrah. Dan saya mengajak kalau ada tuan-tuan dan puan-puan yang berhasrat nak ikut sekali, jom pergi umrah bersama saya. Kita pergi ke Mekah dan Madinah. Dan kali ni kita nak buat satu kelainan dalam versi umrah kita kali ni. Kita nak buat yang dinamakan ziarah hijrah Nabi. Kita akan bawa dari mana perjalanan Nabi hijrah sampai ke Madinah. Ada satu tempat yang biasa kita dengar Masjid Quba. Rupa-rupanya dalam catatan sejarah, kitab tarikh, kitab sejarah, ada satu tempat Nabi singgah semayang sebelum Quba lagi. Dan tempat tu terbiar. Jadi kita nak pergi tempat tu, kita nak ambil berkat, kita semayang 2 rakaat juga di situ. Moga-moga mana tahu dapat keberkatan, kesan daripada tempat sujud baginda Nabi SAW. Kemudian Nabi pergi ke Quba dan kita akan ziarah yang dipanggilkan syarik sunnah. Jalan yang dilalui oleh Nabi SAW daripada Masjid Quba ke Masjid Nabawi. Jalan tu kita akan lalu. Di situ penuh dengan sejarah-sejarah yang tersembunyi. Jadi kita nak bawa ni supaya kita dapat kesan. Kita tak nak kita balik daripada umrah semata-mata selesai ibadah umrah sahaja. Tapi kita nak dapatkan kesan daripada balik tu. Supaya dapat kita menjiwainya. Balik kita berjuang untuk jaga agama ni. Sebab kita tahu betapa susahnya Nabi dan sahabat untuk pertahankan agama ni. Untuk sampai Islam kepada kita. Itu. Supaya bila kita balik tu, biar ada kesan balik tu. Bukan balik nonong kosong aja. Kan tak? Jadi biar ada kesan. Jadi insyaAllah siapa yang nak ikut sama. Dan insyaAllah masjid akan bekerjasama dengan syarikat yang saya buat ni, yang travel kami ni. Masjid akan bekerjasama
dan malam ni kami akan ada mesyuarat dengan masjid. Apa-apa nanti boleh daftar dengan masjid. Untuk kalau siapa berminat untuk ikuti umrah bersama kami ni, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu yang dapat saya kongsi dan sampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak pun, sikit pun jadilah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa dikhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.